Perkongsian cerita pagi daripada Pulau Pinang pastinya berkisahkan berkenaan Tahun Baru. Jadi kita tak nak lari jauh sangat daripada topik Tahun Baru ini. Di studio kami nak berkongsi pada anda bagaimana sebenarnya sebab setiap kali kita masuk Tahun Baru akan ada sebenarnya azam-azam Tahun Baru yang kita akan senaraikan untuk kehidupan kita pada tahun tersebut. Jadi what are the do's and don'ts? Apakah perkara yang boleh dilaksanakan ataupun perkara tidak boleh dilakukan apabila kita ingin menyenaraikan azam Tahun Baru itu, dan bagaimana sebenarnya untuk kita memastikan agar minda kita bergerak dengan lebih sihat terutamanya pada tahun baru ini. Kita bawakan seorang tetamu menerusi panggilan video. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Dr. Azmawati Muhammad Noor selaku Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Dr. Azmawati, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kita pada pagi ini. Khasnya untuk penonton Selamat Pagi Malaysia, sebab bila kita melangkah tahun baru ni, kalau kita duduk sendiri, kadang-kadang azam tahun baru ataupun minda kita tu dia tak boleh bergerak ke arah yang lebih sihat sebab tak ada orang yang orang kata menyediakan landasan tersebut. Jadi kita bawakan doktor untuk orang kata bawakan bahan asas tersebut untuk kita biarkan mereka ini bina dengan sendiri sesuai dengan matlamat mereka. Jadi doktor mungkin boleh kongsikan mukadimah terlebih dahulu untuk berkongsi pada pagi ini. Apakah antara perkara utama yang perlu kita utamakan apabila kita ingin membuat azam tahun baru dan memastikan agar minda kita bergerak dengan lebih sihat pada tahun baru ini? Okey, terima kasih Syahida. Dah menjadi satu trend ya, apabila tibanya tahun baru mesti kita ada azam tahun baru, betul? So malah mereka yang tak mempunyai azam ni bagaikan menjadi satu kesalahan. So persoalannya Syahida, perlu ke setiap tahun kita ada azam tahun baru? So bagaimana pula dengan azam yang lama? Adakah sudah terlaksana seperti mana yang kita inginkan? Azam sebenarnya Syahida, tadi Syahida pun ada sebut sedikit tentang matlamat ya. Izinkan saya kongsikan sedikit. Azam dengan matlamat sebenarnya dia tak berapa sama ya. Dia ada persamaan. So sebenarnya matlamat bermakna sesuatu yang mahu dicapai dalam hidup. Ada matlamat jangka pendek, ada pula matlamat jangka panjang. Manakala azam sebaliknya ialah kekuatan dalaman bagi memacu diri merealisasikan setiap impian berserta matlamat tadi itulah. Dia sekali jalan ya. Contohnya, misalnya azam tahun baru kita adalah untuk menjadi lebih sihat. Tadi kita sebut tentang minda sihat ya. Untuk mencapai matlamat tersebut, ia juga perlu disekalikan dengan keinginan dan kekuatan. Tadilah nak sihat kan? Jadi kita kena kurangkan gula misalnya, kena tabah, kena konsisten, kena sabar, gigih dan bersungguh-sungguh. Itulah namanya azam. Ada kalanya ya Syahida, kita tak perlukan azam tahun baru, tetapi cukup dengan memperbaharui semula azam lama atau memastikan ia lebih baik daripada sebelumnya. Sebab setiap tahun kita dah sampai hujung tahun tu, kita akan tanya diri, tercapai ke apa azam tahun baru kita pula tahun ni? Tahun lepas pun tak settle lagi kan? So andai kata tahun lepas apa yang kita azam itu tidak mencapai apa yang kita cuba target, saya ingin sarankan pada tahun ini kita berusaha lagi. Lupakan saja tentang mungkin ada sedikit kita tak nak sebut kegagalan, tetapi ketidakcapaian objektif tu kan. Tapi yang pernah kita alami pada tahun sebelumnya, sekarang ni tahun baru. Jadi semangat juga mesti baru. Jadikan ketidakcapaian itu sebagai titik permulaan kita untuk teruskan belajar dari setiap kelemahan dan kesilapan masa lalu untuk mencari kekuatan kita. Jadi azam dan matlamat pada tahun baru ini untuk terus berusaha untuk raih apa yang kita impikan. Tidak salah ya untuk kita tetapkan azam baru setiap tahun. Namun mestilah dibedah siasat terlebih dahulu. Adakah azam ni mampu capai dalam tempoh setahun atau sejauh mana kita boleh capai? Dan yang pentingnya, adakah ia memberi manfaat untuk diri, dan strategi untuk mencapai azam tu juga perlu dikaji. Doktor, kalau boleh kongsikan juga ya, sebab kita ni manusia kan rambut sama hitam, hati lain-lain kan. Azam tu diungkapkan dengan kata-kata tu belum tentu lagi apa dalam hati tu kan. Ada orang ni azam dia baik, dia nak memperbaiki diri dia, tapi mungkin ada untuk setengah individu yang ada banyaklah faktor-faktor luaran yang kita tak bolehlah nak pukul sama rata, yang menyebabkan dia mahukan azam yang mungkin sedikit negatif daripada orang lain. Contohnya, tahun ni aku nak buat macam ni supaya dia macam ni jatuh ke apa kan. Kita tak tahu perbalahan
sesama manusia tu kan. Jadi macam mana ni pada pandangan doktor berkenaan dengan ialah azam yang disenaraikan oleh setiap individu ni, kadang-kadang dia memberi kebaikan untuk diri dia sahaja tapi tidak kepada orang di sekelilingnya. Ialah niat tu kita tak boleh tahulah kat dalam kan. Jadi pandangan doktor berkenaan dengan ialah azam-azam seperti ini. Okey, saya suka bila Syuhaidah kata ya, azam itu untuk diri dan ada kalanya juga mungkin tidak memberi impak atau kesan kepada orang sekeliling ataupun kata-kata orang di luar ya. Sebenarnya tadi bila kita sebut tentang minda sihat So minda sihat ni kita dapat capai apabila individu berada pada tahap kesihatan mental yang baik, iaitu kita lihat dari aspek pemikiran, emosi, tingkah laku. So sebenarnya kalau kita nak capai penetapan azam tu Syuhaidah, kita kena fikirkan tentang, kalau tahun lepas saya kongsikan tentang SMART, tahun ini saya izinkan saya untuk berkongsi tentang SAMIC. SAMIC tu ialah something yang simple, fokus kepada diri kita dulu. Sebenarnya memang apa yang kita buat, tak dia kena fokus kepada diri kita dulu. Sebab itulah namanya azam untuk diri. Dan mesti seterusnya A tu untuk SAMIC tadi, SAMIC ya, A untuk dicapai, M untuk boleh diukur, I untuk you mesti involved ya, you mesti bersama-sama untuk pastikan azam itu tercapai lah. Dan C ialah bila you plan tu dia mestilah sesuatu yang efektif dan committed. Dan bila tadi Syuhaidah sebut juga tentang bagaimana kita hendak pastikan azam itu kekal wujud ya, saya nak sarankan tentang ada satu yang kita sebut vision board. Dalam kehidupan kita ni kita kena ada satu vision board. Apa itu vision board? Ia adalah koleksi gambar yang menggambarkan tentang apa yang kita mahu. So kita kata, kalau orang putih kata lah kan, if you fail to plan, you plan to fail. Jadi vision board ini secara tak langsung dia boleh membantu diri sendiri. Contoh nak beli kereta baru, so letakkan gambar-gambar di dinding ataupun di handphone sebagai satu motivasi untuk meneruskan kehidupan. Kadang bila kita nak fikir tentang negativity, so ini adalah satu, vision board ini adalah satu cara untuk lonjakkan diri kita untuk menjadi lebih baik sebenarnya, ke arah untuk pencapaian itu lebih jelas. Dan satu lagi yang ingin saya sarankan ialah hilangkan kegusaran, kerisauan untuk mendengar apa-apa kata negatif daripada orang. Sebab hendak tak hendak ini adalah diri kita, kita kena cakna dan jaga diri sendiri. Itu lebih penting. Doktor, ada juga beberapa situasi yang terpaksa dilalui oleh sesetengah individu apabila mereka menetapkan sejenis azam untuk tahun baru itu. Mungkin pada mulanya kelihatan realistik, boleh dilaksanakan pada ketika itu. Tapi ialah kita ada 365 hari yang perlu dilalui kan. Barangkali mungkin beberapa hari selepas itu disebabkan oleh pelbagai faktor dan juga perubahan, azam itu tidak lagi sesuai untuk dilaksanakan pada tahun tersebut. Dan ini secara tidak langsung akan memberikan sedikit tekanan kepada individu kerana ialah sudah dicanangkan azamnya di media sosial. Jadi dia ada sedikit jangkaan ataupun expectation daripada orang ramai untuk merealisasikan azam tersebut. Jadi secara tidak langsung azam itu sepatutnya niat asalnya itu untuk membawa kebaikan, tapi dia membawa keburukan kepada individu tersebutlah. Bagaimana untuk kita mengatasi situasi-situasi seperti ini, doktor? Itu yang saya kongsikan sebentar tadi tentang bagaimana azam itu perlu spesifik supaya kita boleh capai. Kadang-kadang contohlah bila kita kata kita hendak menjadi lebih sihat, tapi bila kita keluar, kita pergi mengetih, kita makan benda-benda yang manis. Jadi lepas tu dia akan memberikan kesan. Jadi tindakan kita, apa yang kita pilih itu sebenarnya dia kena mencorakkan balik kepada apa ataupun bawa balik kepada apa yang kita hendak. So sebenarnya vision board itu seperti yang saya kongsikan sebentar tadi itu sangat penting. Dan bila kita ada vision board, dia akan bantu ya. Dan selain itu juga kita kena ada matlamat-matlamat kecil yang kita ingin capai. Tadi saya kata azam itu ialah kesungguhan diri kita bersama-sama dengan matlamat. So penulisan matlamat kecil ini jadikan sebagai diary kehidupan kita ya. Tulis setiap hari. Apabila kita tulis, kita nampak dan sebenarnya secara tidak langsung ya Syuhaidah, kita sedang mengingatkan diri kita untuk menjadi lebih aware, kita kata. Untuk bila kita aware itu, kita sedar, kita akan lihat apa yang kita dah capai, boleh capai atau tidak. Jadi kita perlu menilai sendiri. So apabila kita tak capai sesuatu tu, jangan cepat give up. Do not give up easily, sebab ini adalah cabaran ya, cabaran-cabaran. Jadi kita kena sentiasa bila kita dah capai sesuatu matlamat itu, ingat reward diri kita sendiri.
Setkan dalam diri mana kita dah capai. Jadi kita hadiahkanlah diri kita, tak kisahlah kalau setakat nak keluar sebentar untuk hiburkan hati. Dan saya rasa ini adalah penting untuk kita lihat selagi mana kemampuan kita ini menyenangkan diri kita, dan jangan terus teruja atau terus setkan satu yang besar. Itu pentingnya untuk mencapai sasaran di hujung tahun. Kita perlu ada matlamat kecil. Mungkin setiap minggu, setiap bulan, ya, bagi mencapai sasaran itu. Jadi kita tak rasa give up, kita tak rasa macam stres atau menyakitkan diri sendiri. Macam aku dah tak boleh buat ni, tak berjaya untuk menjadi lebih sihat. Betul. Sebab yelah, kadang-kadang bila kita tak capai ni, kita akan cepat rasa mengalah kan, dan rasa mengalah ni sebenarnya dia membunuh kan, walaupun kita rasa dia kecil, tapi kalau yang disimpan dia akan memakan diri sendirilah. Jadi kita tak nak sebenarnya azam ni dia bertukar jadi sesuatu yang negatif pula, doktor kan. Okey, bolehkah kita hidup tanpa New Year Resolution ni, tanpa azam tahun baru ni, pada pandangan doktor, dengan inilah perkembangan trend penggunaan media sosial dan juga kecaknaan orang ramai berkenaan azam tahun baru ni? Itu yang saya katakan pada awal tadi kan, bila tahun baru je kan kita akan fikir apa azam tahun baru. In fact saya sendiri pun bertanya apa azam tahun baru saya. Sebenarnya kita perlu lihat sama ada tercapai tidak azam tahun lepas itu, dan inilah yang kita perlu azamkan. Azam tu ialah kita kena lihat semula, kita kena cakna bahawa terlaksana atau tidak. Sekiranya tidak terlaksana, kita boleh buat revision. Macam kita nak exam lah Syuhaida, kita akan perlu buat revision kan. Kita revise semula, semak semula, buat penilaian, ataupun adakah ia tidak berkesan langsung atau perlu ditambah baik, revise lah tu ya. Jadi ditambah baik sekiranya kita okey dan kita teruskan, ataupun kalau macam tadi Syuhaida tanya saya, perlukah ada azam tahun baru? Macam saya katakan tadilah, sekiranya kita tak ada azam tahun baru, kita tidak ada matlamat yang jelas, sukar untuk kita bermotivasi ya untuk menjadi orang kata bila kita ada motivasi tu untuk melakukan azam tu, barulah kita bersemangat. So motivasi ni penting. Sebenarnya azam ini akan membantu kita secara tak langsung, dia couple dengan motivasi tadi tu untuk terus berusaha apabila segala-galanya kelihatan rumit. Sekarang yang kita kata perlukah kita berazam, saya ingin sarankan kepada semua rakan di luar sana untuk kita lihat semula ya bahawa sekiranya tidak tercapai, kita revise, dan kita perlu ada plan, kita perlu ada matlamat ya. Dan untuk bermotivasi ni sebenarnya dia membantu kita untuk mempunyai etika kerja yang lebih baik, ataupun etika bagaimana kita ingin melakukan sesuatu itu untuk menjadi lebih produktif, untuk mempunyai sikap yang positif. Itu sebabnya ada wujudnya keperluan azam di situ. Okey, doktor, sekarang ni kan trend orang tengok drama Korea kan, mana-mana Netflix semua tengok macam-macam drama ada kan, sains tak sains, fiction tak fiction kan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya perkara yang kita tonton ini dia akan mempengaruhi minda kita, doktor. Bagaimana pandangan doktor apabila kita melihat ataupun menyaksikan pelbagai bentuk drama ini boleh memberi pengaruh terhadap kehidupan kita dan juga azam yang kita senaraikan terutama untuk tahun baru ni? Okey, drama Korea ni memang dah jadi trend kan, sikit-sikit K-pop, K-pop ya. Jadi nasib baik jugalah kita tak terjebak. Kalau yang terjebak di luar sana itu sebenarnya dia tidak ada masalah. Sekiranya drama-drama ini membantu daripada menghasilkan pemikiran yang positif. Ini sedikit saya ingin sentuhkan tentang cabaran kita terhadap minda yang sihat ni ya. Psychological makeup atau kita sebut kesejahteraan mental ini terdiri daripada 3 perkara utama, iaitu cara kita berfikir dan bagaimana kita beremosi. Kerana cara kita berfikir ini akan membawa kepada cara kita beremosi dan seterusnya terhadap tingkah laku. Contohnya, sekiranya kita melihat dan menonton drama-drama ini memberikan impak yang baik atau memberikan kesan pengajaran yang baik kepada diri, tak salah untuk kita ambil benda itu. Tetapi sebaliknya, sekiranya kalau tengok atau kita lihat atau kita watch that drama berjam-jam ya, dan dia tidak dan lama-lama kita semakin sedap, nanti dia akan mengganggu pula daripada segi nak membuat kerja. Dan tadi kita kata azam kita nak menjadi lebih sihat, tapi kalau kita dah tengok TV tu di sebelah kita mesti ada kopi, ada biskut, adakah itu akan memberikan satu penambahbaikan untuk kita bantu diri kita menjadi lebih
sihat, sebenarnya apa yang kita buat pun berbalik kepada diri. Kalau itu nak menonton drama-drama ini untuk orang kata memberikan reward kepada diri itu tak apa. Tetapi sekiranya ataupun kita kata kita menghargai diri kita sendiri kan nak tengok sekejap lah, itu tak ada masalah. Tetapi sekiranya ia mengganggu gugat. So berbalik kepada apa yang kita ingin discuss pada pagi ini ialah kita perlu sentiasa muhasabah diri. Kita lihat diri kita, apa yang kita hendak, kecapaian itu boleh atau tidak. Sekiranya kita lakukan apa-apa itu, adakah ia akan mengganggu gugat ya, kita hendak mencapai azam itu atau tidak. Sekiranya tidak, dan itu tidak salah. Dalam apa jua kita buat, dalam apa jua kita lakukan dalam perkara kita seharian ini, kita perlu bersederhanalah, makan, exercise, luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan bekerja, semuanya perlu dalam keadaan sederhana. Apa-apa je yang melebih akan memberikan mudarat pada diri kita. Terima kasih doktor bersama kita hari ini untuk berkongsi sedikit tip kepada penonton Selamat Pagi Malaysia bagaimana untuk kita menggerakkan minda kita ke arah yang lebih sihat dalam tahun 2023. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Azmawati Mohamed Noor selaku Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini kita akan bercakap berkenaan dengan satu lagi topik menarik, akreditasi dan pendidikan industri, impaknya kepada negara. Semua selepas ini.